Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda telah berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya nak bagi satu video reaction berkaitan satu kenyataan daripada Ustazah Asma Harun. Adakah anda telah tengok video berkenaan? Hari ni ramai orang minta saya bagi react untuk video ni. Terlalu ramai mesej di Facebook. Jadi saya cadangkan anda pergi ke link yang ada di bahagian description kalau anda belum tengok lagi video berkenaan dan anda dengar apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma Harun. Kalau anda sudah dengar, saya nak ringkaskan apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma Harun. Ini adalah kenyataan daripada beliau. Ustazah mendakwa yang pertama, wajib atau disebut kena solat taubat apabila meninggalkan kewajipan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut, walaupun kerana keuzuran wabak. Yang kedua, para ulama berkata, dia mendakwa bahawa para ulama berkata, meninggalkan solat Jumaat walaupun kerana SOP dan sebagainya perlu disertai dengan perasaan takut, bimbang, berdosa dan rasa sedih. Yang ketiga, dakwa Ustazah, norma baru yang telah merosakkan akidah Islam. Tak rasa bersalah meninggalkan solat Jumaat. Wabak ini benar-benar membuatkan kita orang Islam hilang nilai diri kita. Sebelum itu, kita nak kena bagi satu pengiktirafan dahulu. Ini adalah video yang menyebutkan tentang beberapa kritikan berkaitan tentang pandangan. Pun begitu, saya tidak mengkritik peribadi Ustazah Asma Harun. Kita tahu, kita kenal Ustazah Asma Harun, banyak sumbangannya di dalam usaha memandaikan umat dengan ilmu. Perbincangan kita ini adalah dalam kerangka usaha kita menasihati antara satu sama lain. Mungkin apa yang saya sebut di dalam video ini nanti tidak dirasakan sebagai sesuai ataupun tidak sampai maksud yang dikehendaki oleh Ustazah Asma Harun. Ustazah boleh keluarkan kenyataan balas, tak ada masalah. Ataupun jika kenyataan saya ini benar, Ustazah nak kata biar pun tak ada masalah. Ini adalah untuk subscriber saya yang budiman, anda yang menonton. Moga-moga kita dapat mengambil sedikit manfaat, insya-Allah. Isu yang pertama, kata Ustazah, wajib solat taubat ataupun kena solat taubat apabila meninggalkan kewajipan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, walaupun kerana keuzuran wabak. Sahabat-sahabat, solat Jumaat adalah solat wajib bagi setiap Muslim. So, itu kita tahu. Ia dibuat bukan kerana emosi dan keinginan untuk menunjukkan aku lebih soleh daripada orang lain, melainkan disyariatkan kerana ia adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh agama. Jadi apakah hukum meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam suasana wabak COVID-19? Kalau kita teliti balik dalam hadis, sememangnya terdapat ancaman bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jum'ah tahawudan biha, taba'allahu ala qalbihi." Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah tahawudan akan solat kewajipan berkenaan, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Manakala dalam sebuah riwayat yang lain daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ah thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi." Yang ini lagi jelas. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali tanpa sebarang darurat, maka Allah akan mengunci mati jantung hati dia. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Syekh Mulla Ali Al-Qari, seorang alim besar, bila dia sebut hadis ni, dia jelaskan hadis ni, dia menukilkan satu pendapat ulama yang mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat Jumaat tadi, mereka tinggalkan itu kerana mengambil mudah. Al-Aini pula menyebutkan perkataan tahawunan biha bermaksud meninggalkan solat Jumaat disebabkan sikap malas dan culas dalam melaksanakannya. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Mirqat Al-Mafatih, jilid yang ketiga, muka surat 1024. Oleh itu, hadis-hadis dalam riwayat-riwayat ini jelas menunjukkan ancaman yang dinyatakan adalah terhadap mereka yang meninggalkan solat Jumaat disebabkan meremehkan
mengambil mudah pelaksanaannya, serta dalam keadaan tidak wujud sebarang darurat. Adapun jika ada keuzuran dan juga darurat yang menyebabkan orang Islam terpaksa meninggalkan solat Jumaat, maka itu tidak termasuk dalam ancaman seperti yang disebutkan di dalam hadis. Tiada ancaman terkunci hati itu. Ada hadis yang lain menyebutkan bahawa orang yang tinggalkan satu perkara dalam keadaan terpaksa, mereka akan diganjarkan dengan pahala yang sama. Nabi SAW sebut, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Nabi sebut, dia kata, apabila seseorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, ingat, sakit ataupun bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran yang sama seperti diamalkannya semasa dia tak musafir atau dalam keadaan dia sihat. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berdasarkan daripada hadis dan kenyataan ini, jika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan akan dilanjutkan, bahkan diketatkan, lebih diketatkan, sehingga menyebabkan seseorang terpaksa meninggalkan Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut ataupun banyak, bahkan ada sebahagian dah sampai 1 tahun pun, maka mereka tidaklah termasuk dalam ancaman hadis seperti mana yang telah disebutkan. Demikian juga dalam keadaan kes yang hari ini kita anggap mencanak gila hari ini. 6,806 kes hari ini. 59 kematian dan kes aktif yang berjaya dikesan ialah 50,171. Sangatlah membimbangkan kita ni. Tarikh 20 hari bulan ni. Kita bimbang sungguh. Bahkan saya yang duduk di negeri Selangor, seorang yang berada di negeri Selangor juga sangat bimbang. Sebab negeri Selangor menyumbang 2,277 kes. Semalam, pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM telah selesai mendirikan field ICU di perkarangan Hospital Kepala Batas Pulau Pinang. Bahkan hari ini, tak ada lagi negeri di Malaysia yang kosong kes. Tak ada zon hijau lagi dah. Semua zon semakin teruk, semakin parah. Kemudian datang pula ustazah yang merendah-rendahkan SOP dengan dakwaan ini adalah norma baru yang telah merosakkan akidah Islam. Ini adalah ucapan yang cukup tidak bertanggungjawab dan menilai umat dengan sembrono. Tak tahukah kita ustazah akan kaedah yang perlu kita pegang, iaitu annal asla fil muslim as-salamah. Bermaksudnya asal bagi seorang Muslim itu adalah selamat. Kenapa perlu kita bersangka buruk dalam situasi pandemik ini? Hanya kerana terdapat orang Islam yang pergi ke mall ketika waktu solat Jumaat. Bahkan kalau mereka pergi ke mall pada waktu itu untuk beli barang keperluan, maka itu juga bukan satu dosa. Kalau ustazah nak ajak orang ramai untuk duduk di rumah, saya setuju. Bahkan saya akan membela sehabis-habisan. Kerana itulah keutamaan pada hari ini, duduk di rumah. Tetapi secara zahirnya, kenyataan ucapan ustazah itu berkaitan tentang norma baru ini sangat membimbangkan. Membimbangkan. Bahkan dah elok-elok orang Islam kita patuh dengan SOP kan, jadi pula bersangka buruk terhadap keputusan-keputusan yang dipersetujui oleh ulil amri dan pihak pakar. Sedangkan sepatutnya kita sebagai orang yang mengaji, orang yang digelar sebagai public figure, perlu memberikan bantuan kepada pihak-pihak pakar-pakar kesihatan untuk mengajak orang supaya betul-betul ikut SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam video live Ustazah Asma, beliau mendakwa apabila kita tinggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, kita wajib solat taubat. Mesti mohon taubat, mohon istighfar, kata Ustazah, kena mohon ampun. Kerana telah meninggalkan kewajipan dan kefarduan solat Jumaat. Adakah benar kena solat taubat ni? Yang ni yang kawan-kawan kita duk tanya ni. Kita mesti sepakat bahawa di dalam bab hukum, ia bukan dibuat berdasarkan kepada emosi dan perasaan semata-mata. Titisan air mata yang keluar, suara serak-serak basah, tidak mampu mengubah hukum agama sesuka hati.
Hukum dinilai dengan hujah-hujahan yang bersesuaian dengan kehendak-kehendak agama. Solat taubat ialah solat sunat. Ia sepakat semua ulama. Ini ijma'. Dah ijma' tau. Dah sampai tahap ijma'. Maksud ijma' apa? Tak ada orang khilaf dah dalam bab tu. Ia sunat. Tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama' yang mengatakan bahawa ia adalah solat yang wajib. Bahkan jika orang yang telah melakukan dosa, dia beristighfar, bersedekah, memperbanyakkan kebaikan tanpa melakukan solat taubat juga, tak ada masalah. Tetapi apabila dia melakukan solat taubat, itu adalah yang lebih baik bagi orang yang telah melakukan dosa. Nabi SAW sebut dalam hadisnya, "Ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu tuhur summa yaqumu fayusalli raka'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Nabi kata, mana-mana daripada kalangan hamba Allah yang melakukan dosa, dia salah, dia buat dosa, kemudian dia ambil wuduk elok-elok, kemudian dia tunaikan salat sebanyak 2 rakaat, lalu dia beristighfar, pasti Allah akan mengampunkan dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, waktu dia syarahkan hadis ini dalam salah satu kuliah dia kata bahawa amalan soleh boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar yang boleh menghapuskannya adalah amal soleh beserta dengan taubat. Syekh Mahmud As-Subki menyatakan bahawa hadis ini juga menunjukkan dalil untuk galakkan memperelokkan wuduk dan solat 2 rakaat serta istighfar apabila melakukan sesuatu dosa. Sekiranya seseorang itu melakukan hal demikian, maka akan diampunkan dosa tersebut baginya. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Manhal, jilid ke-8, 183. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama adalah tanda berlebih-lebihan dalam soal agama. Apatah lagi meninggalkan salat Jumaat dengan keuzuran SOP pandemik COVID-19 bukanlah satu dosa. Bahkan kita mendapat pahala jika meninggalkan atas sebab keuzuran. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Seperti hadis yang saya sebut tadi. Demikian juga kita tinggalkan itu disebabkan kita mentaati Allah, mentaati Rasul dengan mentaati ulul amri. Jika tidak kerana COVID-19, pasti kita tahu semua orang akan memenuhi masjid dan surau Jumaat bagi mengerjakan solat Jumaat. Dan itu telah berlaku. Orang Malaysia ni antara orang yang begitu baik dalam bab ibadat. Anda pergilah ke ceruk mana dalam dunia ni, orang Malaysia di antara orang yang begitu mengambil berat terhadap bab-bab ibadat. Jadi apabila meninggalkan solat Jumaat dengan keuzuran adalah sesuatu yang bukan dosa, maka tidak disyariatkan kepada kita untuk solat taubat. Kerana solat taubat ada sebab. Ini solat dengan sebab. Sebab dia apa? Sebab kerana melakukan dosa. Apatah lagi dengan kes yang banyak ni, kita tak tahu adakah kita positif ataupun kita membawa virus. Kita tak tahu, dan itu yang berlaku kepada ramai orang. Betapa banyak cerita yang telah kita dengar daripada pakar-pakar perubatan dan kesihatan, bahawa wabak ini tersebar dengan sangat mudah dalam perkumpulan-perkumpulan daripada orang yang macam-macam. Dia tak sedar pun dia ada penyakit tu. Dia tak sedar pun dia membawa virus tu. Tetapi kemudian, apa yang berlaku? Jika orang tu, dia pergi, dia rasa diri dia sendiri sakit ataupun mudah untuk menjangkiti penyakit. Antara gaya dia, sikit-sikit demam, sikit-sikit demam. Adakah dia ini mesti pergi solat Jumaat? Tak. Dia bukan sekadar tidak perlu untuk pergi solat Jumaat, bahkan tak boleh pula dia pergi solat Jumaat. Sebab ada kemungkinan dia membawa virus berkenaan. Yang ketiga, kata Ustazah, ini ialah norma baru yang telah merosakkan akidah Islam. Tidak rasa bersalah meninggalkan solat Jumaat. Wabak ini benar-benar membuatkan kita orang Islam hilang nilai diri kita. Itu kata Ustazah. Saya pula faham sebaliknya. Norma baru inilah menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sesuai diamalkan dalam setiap masa dan keadaan.
Mungkin ada agama yang tak boleh survive dengan pandemik ini. Tetapi tidak pada Islam. Ia menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang relevan dan logikal. Ia menghormati peranan akal dalam memahami situasi semasa. Ia sentiasa mengalu-alukan pandangan pakar dalam menghadapi kesusahan masyarakat. Para ulama kita tidak ditemui mencela norma COVID-19 ini. Bahkan mereka mengeluarkan fatwa supaya kita mengikutinya. Jika benar wabak ini membuat umat Islam hilang jati diri, maka sudah pasti ulama kita adalah yang paling pertama menentangnya. Tetapi para ulama kita memanggil kumpulan-kumpulan pakar dalam bahagian perubatan, dalam bahagian pencegahan penularan penyakit berjangkit. Berbincang dengan mereka apa perkara yang perlu dilakukan. Lalu dinilai dengan fakta-fakta agama. Lalu setelah dinilai itu, mereka memberikan penyelesaian kepada masyarakat. Jangan kita pula bagi satu kenyataan yang berbeza pada keadaan yang kritikal seperti ini. Saya nasihat dari saya dan juga anda semua. Ikutlah norma-norma baru yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bahkan bukan kita, tempat kita saja. Seluruh dunia dalam usaha mengekang perkara ini. Kita nak solat Jumaat. Semua umat Islam nak solat Jumaat. Kita nak solat seperti biasa. Kita nak solat rapat-rapat seperti mana yang diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Tetapi sunnah itu sekarang kita tak boleh buat. Cara kita nak pastikan kita boleh buat itu dengan cara kita mengikuti saranan pakar untuk jaga SOP, untuk ikut norma-norma baru supaya akhirnya nanti habis isu COVID-19 ni. Kita aman, kita merdeka. Kita boleh solat seperti biasa. Boleh jumpa mak ayah kita cipika-cipiki. Boleh bertemu dengan kawan kita, bersalam dan berpeluk. Itu kita nak. Tapi bukan sekarang. Islam mengajar kita untuk mendengar ahlu zikir. Dan ahlu zikir ini telah memberikan pandangan mereka. Dan agama tidak melihat ia bercanggah. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat daripada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share dan berikan kepada orang-orang yang lain untuk lihat video ini. Moga-moga kita dapat menyebarkan manfaat secara bersama. Terima kasih banyak kerana telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.